Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Untuk video aku kali ini, aku akan bercerita sedikit berkenaan dengan Android Box TS6 ataupun Tanix 6 ni. Yang pertama, kita akan bercerita sedikit berkenaan dengan dia punya spesifikasi dia. Dan yang kedua, kita akan tengok sama ada Android Box ni sesuai atau tak untuk aplikasi seperti Unify Play TV, Astrogo, Netflix, YouTube dan My IPTV 4K. Yang pertama, spesifikasi. Kalau kita tengok dekat box ni, dia dah tunjuk ni dia punya resolusi 4K. Yang ni dia punya video format dia H.265. Yang ni adalah dia punya Ethernet up to 100 Mbps. Yang ni Wi-Fi. Untuk box yang ni dia support 2.4 dengan 5 Hz. Yang ni adalah OTA, over the air. Dia pun support OTA function untuk Android Box ni. Kalau kita tengok pandangan belakang kita ni, untuk box ni mengandungi 4GB RAM dan 64GB internal storage. Untuk pandangan luar Android Box ni, kalau kita tengok yang depan ni adalah dia punya screen untuk kalau dia switch on, kita akan nampak ada masa kat depan tu. Ni pandangan atas dia, ada curve design belah bucu. So ini belah tepi dia. Kalau kita tengok belah tepi dia ada air ventilation ataupun ruang pengudaraan. So pastikan bila korang letak Android Box ni, bila pasang, pastikan belah tepi dia tu tak ada apa-apa yang menutupi dia untuk menghalang Android Box ni overheat ataupun terlebih panas. Kalau untuk yang tepi ni, kalau tengok dekat sini dia punya SD card slot. Kalau korang perasan kat dalam ni pun dia ada button. Button ni digunakan apabila kita nak upgrade ataupun kita nak update kita punya firmware dalam Android Box ni. Yang ni adalah dia punya AV ataupun audio output. Yang ni adalah dia punya reset button. Yang ni USB 2.0, dia ada dua kat belakang. Ni Ethernet punya slot ataupun LAN untuk LAN yang support 100 Mbps tu. Yang ni HDMI port, yang ni untuk DC ataupun power supply. Yang ni dia punya antena. Belah sini kita tengok ada USB 3.0 punya slot. Belah sini dia ada air ventilation juga. Ini pandangan bawah dia. Bawah dia kosong, tak ada air ventilation. Itu saja untuk box ni. Jom kita tengok aplikasi yang aku cakap tadi sama ada sesuai ataupun tak untuk Android Box ni. Kita switch on TV dengan switch on kita punya Android Box TS6 ataupun Tanix 6 ni. Waktu aku baru dapat Android Box ni, aku ada juga cuba untuk tukar dia punya firmware kepada yang mod ada orang modify. Apa aku buat, aku tukar balik kepada yang asal. Sebab aku rasa yang asal ni jauh lebih stable. Kalau korang berminat nak tahu macam mana nak upgrade ataupun update firmware dia, korang boleh komen dekat bawah. So ini adalah dia punya user interface UI yang standard untuk TS6 ni. Kalau aku lebih berminat kepada yang lebih simple. Apa aku buat adalah install app Smart Launcher ni. Lepas tu korang boleh customize sikit korang punya home screen ikut apa yang korang nak. Ini adalah home screen sebelum kita go through setiap app ni. Aku nak tunjukkan dekat korang remote yang aku pakai. Ini remote yang aku pakai. Yang menariknya pasal remote ni, first dia ada keypad dekat belakang. Lepas tu ada button, ada 5 button yang korang boleh decide apa yang korang nak button ni buat. Macam aku, yang ni adalah untuk on dengan off TV. Yang ni untuk on dengan off Android Box. Yang ni untuk TV punya volume down. Yang ni untuk TV punya volume up. Kita boleh try TV punya volume down, TV punya volume up. Kalau yang ni box punya volume up dengan down, so ada beza korang boleh tukar ikut
kesesuaian mana satu yang lebih tinggi lah ataupun yang lebih rendah. Kita pun boleh try juga untuk switch off TV ni. Kita set. Kalau kau perasan, kalau kita switch off TV, Android box kita pun akan automatic dia standby. Tapi bila kita switch on balik, kita kena wake up kita punya Android box. Kita kena tekan balik supaya Android box kita ni dia akan switch on balik. Yang ni adalah remote asal, nampak lebih simple tapi tak banyak benda yang kita boleh buat. Kalau korang pakai yang ni, korang better ada mouse lah. Korang better ada mouse untuk senang untuk gerakkan dia punya cursor dia. Sebelum kita pergi ke setiap app ni, kita akan pergi kat CPU Z. Korang boleh check korang punya spek Android box ni. Let's say box korang baru sampai, korang download dia punya aplikasi ni, CPU Z, korang boleh check sama ada dia punya spesifikasi box ni bertepatan dengan apa yang korang beli. Kalau macam ni korang boleh tengok dia punya RAM betul lah 4GB. Lepas tu internal storage dia pun betul lah lebih besar daripada 32GB lah, iaitu 64GB. Kita pergi ke Play TV dahulu, Unify. Untuk Unify dan Astrogo ni, kalau korang ada isu untuk install dia, korang kena pastikan yang box korang ni unroot. Korang tak boleh box ni tak boleh dalam keadaan root. Kalau korang nak tahu macam mana unroot, korang boleh komen kat bawah lah. Mungkin kita akan adakan sesi untuk buat unroot ni dalam video yang lain. Kelebihan Unify berbanding Astrogo adalah Unify ni ada channel 1, 2, 3 yang basic lah. Untuk dapatkan dia punya gambar yang terus terang, yang terang instead of auto, kita kena tekan sini lah. Kalau kita tekan auto, dia punya app makan masa untuk detect berapa kesesuaian speed dengan kesesuaian kualiti gambar yang patut ada dekat dalam app ni. So kita check TV yang lain, TV 2, TV 1, TV 7 dan sebagainya. Antara isu yang aku jumpa dekat Unify Play TV ni adalah, let's say, kalau korang nak tengok movie punya tab kat atas ni, korang tekan tak dapat. Apa yang korang boleh buat, tekan balik dekat what's on kat sini, lepas tu tekan balik movie kat sini, baru korang boleh tekan dia punya channel ni. So kalau korang tengok sini, korang boleh tekan terus di sini, ni gambar dia. Tak ada masalah. Itu saja untuk Unify. Untuk Astrogo pula, setakat ni dalam musim corona ni, tak silap aku, Astro ada bagi siaran percuma lah. Sama ada korang ni subscriber Astro ataupun tak, apa yang korang perlu buat adalah login dan korang boleh tengok semua channel ni. Kita boleh cuba Astroria. Antara kelebihan Astrogo ni berbanding Unify adalah kita boleh pilih ada pilihan untuk subtitle ataupun audio apa kita nak. Macam audio ni channel-channel macam dekat channel Korea. Kalau korang malas nak baca subtitle, korang boleh pilih bahasa Melayu lah. So ini semua channel yang ada dalam Astrogo ni, banyak. Korang boleh pilih. So far untuk Astrogo ni memang tak ada masalah. Try main satu lagi channel, HBO.
Korang kena tunggu mungkin dalam 3 hingga 4 saat untuk dapatkan kualiti gambar yang optimum lah. So ini channel HBO. Kita akan pergi untuk YouTube. YouTube ni kalau aku suka untuk check dia punya, let's say kita dapat tak kualiti gambar yang sepatutnya. Kita tengok sini, ini contoh kalau kita play 100, kita boleh check kat sini 180p dengan 60 fps frame per second dia. So dari sini aku boleh nampak kualiti gambar untuk Android Box ni bertepatan dengan ciri-ciri yang ditetapkan. Untuk dapatkan 4K punya siaran, korang kena ada TV 4K lah. Baru ada pilihan 4K tu. So tak ada masalah. Next untuk MyIPTV. MyIPTV ni aku subscribe setahun terus. Kalau korang subscribe setahun terus, korang punya average bulan-bulan adalah dalam lebih kurang RM20. Antara kelebihan MyIPTV ni, korang boleh tengok live dengan dorang pun ada banyak channel lah. Banyak channel yang live. Bukannya Astro semata-mata, tapi mungkin ada certain channel yang dari Singapura, Indonesia, ada juga kat sini. So ini semua senarai yang ada. So ni antara kelebihan MyIPTV juga. Dia ada Astro First dengan Astro Best. So ni antara yang aku selalu guna lah. Aku selalu buka. Jadi kalau kita nak tengok internally movie, korang boleh straight away streaming dekat sini. Tapi antara keburukan MyIPTV ni, kadang-kadang dia lagging lah. Sebab let's say kalau server dia berat, so walaupun internet korang stable pun, korang still dapat TV yang sekat-sekat. Setakat ni kita nampak memang tak ada masalah lah untuk MyIPTV. So MyIPTV ni pun ada siaran 4K juga, gambar dia terang. Dah cuba dan berfungsi dengan baik. Next kita tengok Netflix. Kita view lah sekejap. Untuk Netflix ni aku ada juga update dia punya app. Tapi aku tengok, aku delete app yang sebelum ni, lepas tu download yang baru. Aku nampak yang walaupun app ni latest sikit, tapi still gambar dia sebenarnya lebih kurang je lah. Tak ada masalah untuk Netflix. Play Store ni macam biasalah untuk download app. Kalau Google Chrome ataupun web browser ni, aku selalu pakai waktu, let's say kalau tak ada dekat Play Store akan cakap your device is not optimized ataupun device is not supported. Macam Astro Go ni memang kena download daripada Google Chrome ni, daripada web browser. Kalau macam Unify ni dekat Play Store pun ada, boleh download. Lepas tu boleh update sekali kat sini. Kalau IMAX Player ni, apa yang aku selalu buat, let's say kalau ada movie dalam thumb drive ataupun hard disk korang boleh cocok dekat box ni, dia punya hard disk. Lepas tu korang boleh play dekat IMAX Player ni. Itu saja guys dalam review Android Box aku pada kali ini. Kalau korang ada sebarang cadangan ataupun soalan, korang boleh komen kat bawah. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi dalam video yang akan datang.